kerana penghulunya iaitu yang dipanggil Khimir telah disebutkan bersama dalam surah Al-Kahfi ayat ke-22 sebagai sahabat ahli Al-Kahfi yang dilindungi dan dirahmati Allah dengan berkatnya. Namun, dalam pandangan hukum hakam bagi agama Islam mengenai haiwan terutamanya anjing menunjukkan beberapa kemungkinan kerana haiwan ini agak berbeza dengan haiwan yang lain. Dalam Islam mempunyai beberapa kemungkinan untuk menyentuh anjing bagi pengandung agama Islam. Antara kemungkinan yang dibolehkan untuk menyentuh ialah untuk merawat ataupun memelihara bagi menjaga ternakan. Bagi penjelasan pendapat Imam Syafi'i bahawa dilarang memiliki atau memelihara anjing kecuali anjing yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka pahala amal perbuatan akan berkurang 2 qirat setiap hari. Oleh itu, bagi pengandung agama Islam untuk menyentuh serta membela tanpa keperluan dengan niat suka-suka adalah haram. Kepemilikan anjing dalam Kitab Al-Juz 2 tidak diperbolehkan untuk memelihara anjing kecuali untuk merawat, berburu dan menjaga ternak. Hal ini dilarang kerana air liur anjing adalah najis berat yang tidak boleh dibersihkan dengan air begitu sahaja. Mazhab Asy-Syafi'i dan Hanabiyah sepakat mengatakan bahawa bukan hanya air liur sahaja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat mughalazah. Walaupun kempen ini bertujuan untuk mendidik masyarakat supaya tidak takut dengan anjing, tetapi sebagai seorang yang beragama Islam, haruslah peka dengan sesuatu perkara kerana takut perbuatan yang dilakukan tidak direda olehnya. I Want to Touch a Dog, sebuah program yang dianjurkan oleh sebuah badan NGO, ini telah mendapat perhatian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Program ini disiasat kerana pengajar yang tidak perhatian dengan CCTV umat Islam di negara ini. Siasatan dibuka terhadap pengajar tersebut dengan lebih terperinci kerana program seperti ini tidak pernah dianjurkan sebelum ini dan ia merupakan kali pertama didedahkan kepada masyarakat. Sebagai sebuah negara yang majoriti pengandungnya Islam dan Islam sebagai agama rasmi negara ini, amatlah tidak wajar dijalankan program sebegini. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah mengindahkan tindakan kepada pengajar untuk memastikan program seperti ini tidak lagi berulang kembali pada masa akan datang. Penglibatan pihak berkuasa menunjukkan kempen seperti ini sangatlah membimbangkan kerana ia melibatkan hukum hakam dalam Islam. Tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa dapat menunjukkan kempen seperti ini salah dan tindakan ini mampu membuka mata masyarakat bahawa setiap kempen untuk diikuti oleh pengandung agama Islam mestilah kempen yang tidak melanggar batas dalam Islam. Isu kedua tentang program tersebut adalah sebab sensitiviti masyarakat Melayu. Ini kerana masyarakat Melayu juga dah lama berpegang teguh bahawa anjing ialah binatang yang dilarang, haram dan najis dalam Islam. Masyarakat Melayu juga telah dilatih cara berfikir dari turun-temurun dengan mempunyai cara tersendiri dalam melayan anjing, dan ada yang memandang anjing sebagai binatang yang tidak boleh disentuh langsung. Dengan pegangan mazhab Syafi'i di negara ini berpandangan bahawa anjing dan babi adalah haiwan yang najis sepenuhnya dan air liurnya, jilatannya, seluruh tubuhnya adalah najis mughalazah. Disebabkan majoriti masyarakat Melayu Malaysia adalah berpegang kepada mazhab Syafi'i, sehingga umat Islam di sini melihat anjing sebagai haiwan yang najis seluruhnya. Oleh itu, kemarahan masyarakat Melayu umat Islam amat terselah apabila program yang sensitiviti mereka cuba diganggu walau dengan alasan yang rasional dan wajar, seperti ingin mewujudkan rasa pemikiran daripada anggota masyarakat Melayu yang cuba membawa fikiran baharu seperti menggunakan kempen secara terbuka dan besar-besaran ini yang dilihat ingin mengubah budaya Melayu melatar belakangkan kefahaman Islam. Maka tentunya program ini akan menerima kecaman dan padah yang begitu kuat. Oleh itu, penganjuran sebarang program terutama yang menyentuhkan keagamaan sepatutnya dinilai terlebih dahulu, bukan sahaja perlu dilakukan dari sudut sensitiviti,
penganutnya, tetapi juga dari perspektif budaya yang boleh mencetus kecelaruan dan oleh masyarakat Melayu terutamanya. Hidup kita yang dalam berbangsa kaum, masyarakat amat jua beragama dan bangsa perlu bersikap sensitif kerana sebarang program yang dianjurkan tanpa relevan hanya akan mengundang implikasi negatif, termasuk memecah belahkan masyarakat itu sendiri, dan program seperti ini akan meletakkan Islam dan bangsa Melayu dalam keadaan yang serba salah. Baiklah, terima kasih Nik. Sekarang saya Wafiq akan membentangkan bahagian di mana peranan Islam dalam masyarakat Melayu. Baiklah, perkara yang pertama saya ingin sentuh adalah Islam ini dapat membimbing masyarakat agar hidup sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebagai seorang Muslim, kita wajib mentaati segala perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tentu memberi kebaikan dan manfaat kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha mengetahui segalanya. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang baik, kita hanya mampu berdoa dan meminta apa yang kita mahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan memakbulkan perkara yang baik buat kita, yang elok buat kita. Kerana Islam ini adalah agama yang sudah memberi petunjuk kepada kita, yang mana agama Islam sendiri telah mengatur kehidupan kita agar menjadi seorang insan yang baik di dunia dan serta di akhirat kelak. Baiklah, perkara yang seterusnya adalah agama Islam mengajar umat Islam untuk tidak membenci haiwan yang haram disentuh tanpa sebab. Dalam isu ini, kita membincangkan tentang isu polemik I want to touch a dog. Jadi saya akan lebih memfokuskan kepada perkara-perkara yang melibatkan anjing. Baiklah, sebagai seorang Muslim, kita tahu kita tidak boleh menyentuh anjing ini sesuka hati tanpa sebab yang munasabah. Kerana Islam mengajar kita, Islam hanya membenarkan kita boleh menyentuh haiwan-haiwan ini jika terdapat perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, seperti untuk merawat haiwan tersebut dan lain-lain lagi. Baiklah, seperti kita tahu, umat Islam haram menyentuh anjing, tetapi ia tidak memberi lesen kepada kita untuk membenci dan membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya ke atas haiwan tersebut. Kerana Islam mengajar kita untuk menyayangi haiwan-haiwan, tidak kira ia boleh disentuh ataupun tidak boleh disentuh. Baiklah, contohnya jika kita membantu seekor anjing yang dalam kesusahan ataupun terperangkap di mana-mana tempat, kita juga akan mendapat pahala atas perbuatan kita tersebut, walaupun haiwan itu haram disentuh. Tidak bermaksud haiwan itu jijik dari pandangan kita. Tidak, kerana Islam amat menitik beratkan tentang penjagaan dan menjaga dan menyayangi haiwan. Baiklah, perkara yang terakhir iaitu menjaga nama baik bangsa Melayu. Di Malaysia kita dapat tahu majoriti penganut agama Islam adalah daripada bangsa Melayu. Bangsa Melayu adalah majoriti Islam, jadi mereka tidak sepatutnya menyentuh anjing tanpa sebab yang munasabah. Baiklah, bagi jika umat bangsa-bangsa lain di Malaysia ini melihat bangsa-bangsa Melayu melayani anjing itu dengan baik, ia akan memberikan pandangan yang positif kepada mereka, kerana mereka tahu bangsa Melayu ni haram menyentuh anjing, tidak boleh menyentuh anjing tanpa sebab. Tetapi kita sebagai bangsa Melayu masih memberikan layanan yang baik. Jika mereka lapar, kita bagi makanan, itu contohnya. Jadi ia memberikan impak yang positif, dan bangsa-bangsa lain akan macam, bangsa Melayu ni adalah bangsa yang elok dan baik kerana agama mereka mengajar tentang penjagaan haiwan yang sepatutnya, dan itu akan lebih menimbulkan kebaikan di antara masyarakat-masyarakat
dalam negara Malaysia ini. Itu saja daripada saya. Saya akan beri laluan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan kenapa kesatuan masyarakat dalam mempertahankan budaya Melayu dalam isu I1 to Touch the Dog ni saling berkait. Yang pertama, bersatu padu dalam menjaga dan mempertahankan identiti bangsa. Okey, dekat sini kita boleh lihat bila melibatkan bangsa dan agama ni, masyarakat Melayu terutamanya bersatu padu untuk mempertahankan dari dipandang rendah oleh masyarakat lain. Tetapi sesetengah pihak telah menyalahgunakan media sosial dengan mengaibkan atau memberi komen negatif pada bangsa sendiri. Bila daripada situ atau tidak sedar, kita ni telah memberikan satu pandangan kepada bangsa lain yang bangsa Melayu ni telah menjatuhkan bangsa sendiri ataupun tidak beri kata nasihat yang baik. Sepatutnya kita tunjuklah contoh yang baik kan, sebab kita ni orang Islam. So yang kedua, masyarakat Melayu dibesarkan dengan pegangan mazhab Syafi'i. Kita telah diajar untuk tidak menyentuh haiwan yang haram. Tapi bila melibatkan program ni, untuk apa adanya program ni? Untuk kita nak menunjukkan yang kita ni boleh sentuh, lepas tu kita boleh samak, ataupun kita boleh sentuh sebab dia kering. Sepatutnya kita dalam perkara macam ni, kita tak perlu pun nak tunjuk secara besar-besaran. Cukuplah kita tak menzalimi dia atau menyakiti dia. Cukuplah kita bersederhana dalam semua perkara. Lepas tu keteguhan dalam melawan apa yang telah ditetapkan agama dalam perkara yang haram. Bila ia telah sebati dalam diri seseorang tu, bila kita dah diajar daripada kecil, bila perkara macam ni dia telah melibatkan sensitif agama dan bangsa, patutnya program ni tak perlu pun diadakan. Patutnya kita digantikan dengan perkara yang lebih memberi positivity ataupun lebih memberi info-info yang lebih baik lah untuk anak-anak muda zaman sekarang. Bila adanya kalau isu macam ni, itulah dia jadi macam habis semua orang terlibat. Lepas tu tidak menggunakan ayat yang baik untuk menasihati bangsa sendiri. So sepatutnya kita tidak perlu pun buat sebegitu.